Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel yang serba simpel, channel Malaysia Respon. Oke saudara-saudara, kita mau mengupas berhubung isu kejatuhan nilai ringgit. Kalau tidak salah saya semalam, ringgit diperdagangkan pada kadar 4,78. Nah, 4 ringgit 78 sen bagi setiap 1 unit US dollar atau dolar Amerika. Ini merupakan satu kadar pertukaran yang sangat-sangat menyulitkan sebenarnya. Banyak implikasinya. Misalnya kalau kita seorang pengimport barang daripada negara luar, kita terpaksa bayar dengan dolar, maka jumlah yang kita bayar akan menjadi semakin tinggi. Maka kemungkinan peningkatan harga barang akan terjadi. Itu satu isu. Kedua, kalau kita lihat daripada awal kerajaan yang ada sekarang memegang tampuk pemerintahan, sampai sekarang perubahannya sudah mencapai angka 19 sen. 19 sen. Daripada mula-mula diorang pegang sampai sekarang sudah 19 sen perubahan. Dan tidak ada sekalipun ianya kekal ataupun menurun, ataupun menaik. Ianya menurun dalamnya kadar. Jadi ini sesuatu yang kita lihat agak janggal. Okey? Bukan seolah-olah tidak ada usaha dilakukan, tetapi kalau kita lihat seolah-olah dibiarkan. Jadi apa sebenarnya yang mungkin terjadi ini? Adakah terdapat unsur kesengajaan? Channel saya hanya mengupas saudara-saudara ya. Saya tidak menuduh pihak kerajaan atau saya tidak menuduh individu tertentu dalam kerajaan yang mungkin cuba atau mau melihat tren penurunan ini berterusan. Tetapi kalau kita fikir secara logik, dalam keadaan penurunan yang sudah berbulan-bulan ini, satu langkah setidak-tidaknya atau satu pengumuman tentang langkah berkenaan harus dibuat. Tetapi ini tidak ada. Jadi nampak seolah-olah ada unsur kesengajaan. Jadi kalau ada unsur kesengajaan, apa tujuan sebenar sengaja mau jatuhkan nilai mata wang negara sendiri? Kita harus berbalik pada sejarah. Kita tahu kerajaan yang dipimpin sekarang ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang pada satu ketika dulu di zaman tahun 1997-98, zaman serangan ekonomi dan para pelobi Yahudi dahulu, pada zaman berkenaan pihak IMF di bawah Michael Kandassus telah mengemukakan satu cadangan bahawa jika nilai mata wang di negara-negara tertentu turun, maka IMF akan datang memberikan bantuan. IMF ini adalah International Monetary Fund ataupun tabung mata wang antarabangsa, bukan tabung keuangan, tabung mata wang antarabangsa. Jadi saudara-saudara, pada ketika berkenaan pada krisis 1998, Perdana Menteri kita pada ketika itu iaitu Tun Mahathir Mohamad telah pun memecat pemimpin yang ada sekarang, kerana pemimpin yang ada sekarang ada kecenderungan condong kepada IMF, sama ada mau meminjam atau mau tunduk kepada kemahuan IMF. Tetapi syarat yang dikenakan adalah nilai mata wang ringgit yang pada ketika itu adalah 3,38 harus diapungkan dan tidak ditebat. Sedangkan Perdana Menteri kita pada ketika itu menebat nilai mata wang ringgit. Jadi tidak boleh dimanipulasi. Jadi saudara-saudara, niat, hasrat, kehendak, nafsu mau berdamping dengan IMF ini tidak pernah padam. Sama ada disengajakan kerana beliau sendiri berniat atau kerana beliau disyaratkan ketika menang dahulu oleh pihak yang mendukungnya dari belakang untuk menurunkan mata wang, wallahu alam bisawab. Tetapi tampak jelas saudara-saudara, kalau ya nilai mata wang ringgit kita mencecah angka 4.82 atau 4.83, nescaya, mudah-mudahan tidak terjadi, nescaya kita tidak ada jalan lain melainkan meminta campur tangan daripada tabung mata wang antarabangsa. Jadi fikir-fikirkan saudara-saudara. Kalau tahu, paham-pahamlah. Okey, nampak gaya pihak yang sedang memerintah kita sekarang tidak kisah asalkan hasrat mereka tercapai. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.